Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim pengurusan Gubernur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Husniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sediqain, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamah dan duduknya kita di dalam halaqah ilmu, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan keberkatan, Allah kurniakan kerahmatan dan kurniakan kebaikan. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat menyambung kembali pengajian kita pada pagi ni. Minggu lepas cuti Hari Ketuturan Agung, kemudian kebetulan ada di kampung, jadi tak sempat untuk kita berkuliah, tapi alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun letih sikitlah. Itulah kan kalau kita bincang tentang hukum ataupun rukhsah, kelonggaran untuk solat jamak dan kasar. Kalau kita lihat zaman kita sekarang ni, ialah kenderaan kita masya-Allah, kita naik flight kadang-kadang sekejap je kalau nak pergi Singapura tu. Saya baru balik dari Singapura malam tadi sampai pukul 11 malam. Okey, 2 hari daripada hari Jumaat sampai hari Ahad lah. Okey. Kalau kita lihat kan perjalanan dengan menggunakan flight kapal terbang ni bukanlah satu perjalanan yang menyusahkan kita kan. Dia tak sulit macam perjalanan dulu awal-awal Islam atau para sahabat ataupun baginda Rasulullah yang kalau berjalan bermusafir memang unta, kuda kan, binatang tunggangan seumpamanya. Tapi kenapa hukum tu masih kekal walaupun sekarang ni kenderaan masya-Allah canggih dah. Okey. Sebab apa? Sebab penatnya, sebab letihnya tu. Sebab letihnya Allah beri kelonggaran pada kita. Bukan sebab kita susah dalam perjalanan ke apa ke. Sebenarnya Allah sayang kita Allah sayang kita. Okay. Kita kadang-kadang tak letih pun, lagilah yang duduk belakang. Orang lain bawa kita, mandu kita, dia tidur kat belakang. Kan. Kalau ikutnya orang macam ni tak payahlah diberikan rukhsah. Solat tamam lah 4 rakaat kan. Tapi mereka juga layak untuk dapat rukhsah ataupun kelonggaran daripada Allah SWT untuk solat jamak dan kasar kan. Kenapa? Kerana perjalanan tu memang meletihkan. Perjalanan tu memang meletihkan. Bukan masalah. Kita kalau ikut 81 km ni dekat je. Saya kuliah di Bukit Jelutong daripada Bandar Seri Putra ni. Saya tengok Waze 69.9 km. Jelutong kan. 69.9 km. Saya lajak sikit pergi ke Kelang, tambah lagi 20 km ataupun tambah lagi 11 sebab terkini adalah 81 km. Musafir dengan niat Allah SWT 81 km. Okey, 81 km. Okey. Kalau kita lihat 81 km ni bukan jauh sangat pun, tapi itu adalah rukhsah yang bolehkan kita jamak dan kasar. Jamak dan kasar dalam perjalanan kan. Kalau 81 km ni tak jauh sebenarnya, dekat je.
Sini kalau daripada saya Bandar Ciputra ni pergi Kelang dah sampai dah, ataupun pergi lebih sikit daripada Kelang mungkin yalah Kapar ke tu dah cukup dah untuk solat jamak dan kasar sebenarnya 81 km ni. Tapi Allahumma salli ala Muhammad, tetap juga Allah berikan kelonggaran, tetap hukum juga memberikan kelonggaran bagi kita untuk ni. Sebab itu Allah sayang kita sebenarnya, Allah sayang pada kita. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Amira dan yang dimuliakan Puan Ros selaku pengerusi tim Gema Nur Iman, insyaAllah, dan seluruh yang mengikuti kita pada pagi ini, kaum ibu, kaum ayah, mudah-mudahan duduknya kita dalam majlis ilmu ini Allah kira sebagai ibadah yang akan memberatkan neraca timbangan kita. Dan bila kita bicara tentang biografi agung Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita mengenali baginda, akan timbul rasa cinta yang mendalam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang insya-Allah akan melayakkan kita untuk beroleh syafaat baginda yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Okey. Kita sambung pengajian kita. Kita dah selesai bab yang ni adalah isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita masuk hari ini adalah cucu. Kita dah bincang, isteri dan anak-anak kita dah bincang lepas kan. Hari ini kita bincang tentang cucu Nabi SAW. Kalau kita lihat dalam buku biografi ni, ada 10 cucu Nabi SAW, ada 10 orang. 10 orang. Yang pertama sekali adalah dia anak daripada Zainab binti Muhammad. Anak Zainab binti Muhammad. Maksudnya anak kedua Nabi SAW selepas anak lelaki Nabi yang sulung namanya Al-Qasim. Al-Qasim. Jadi Nabi SAW dapat cucu daripada Zainab. Zainab. Okay. Anak yang pertama Ali bin Abi Al-As. Ali bin Abi Al-As. Ali bin Abi Al-As adalah putera Zainab binti Muhammad Rasulullah SAW dengan Abi Al-As bin Rabi'. Ia, iaitu Ali bin Abi Al-As, pernah menaiki unta bersama Rasulullah SAW ketika penaklukan kota Mekah. Dan Ali meninggal ketika hampir balik. Cucu Nabi SAW ni meninggal ketika hampir balik. Okay. Seterusnya Umamah bin Abi Al-As. Dia terbuat binti Umamah. Okay. Sorry, betul. Umamah binti adalah puteri. Okey, Umamah nama Umamah binti Abi Al-As. Okay. Adalah puteri Zainab bin Muhammad dengan Abi Al-As bin Rabi'. Semasa kecil, Umamah sering diajak oleh Rasulullah SAW bersolat di masjid dan beliau pernah bersolat dengan mendukung cucunya ini. Menggambarkan bahawa baginda SAW seorang yang sangat penyayang. Pernah sekali dilihat baginda SAW, ada sahabat melihat baginda SAW terlalu menyayangi cucunya sehingga solat, baginda SAW tak bangkit daripada solatnya. Ketika nanti kita bincang, Hasan bin Ali dia naik di atas belakang Rasulullah SAW, Nabi tak bangkit daripada sujudnya tu selagi mana Hasan tak turun daripada belakang Nabi SAW, daripada belakang Nabi SAW. Dan ketika itu adalah sahabat yang kata, aku pun tak macam tu pada anak-anakku dan anak-anakku ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Jadi inilah kalau kita kata kana hulukuhul Quran, bahawa akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Kita lihat bagaimana akhlak Nabi dengan anak-anak kecil, anak-anak kecil, bukan cucu je, anak-anak yang lain pun sama. Bagaimana akhlak Nabi dengan para sahabat, bagaimana akhlak Nabi dengan para sahabat, itu disebut. Ini menunjukkan bahawa sayangnya Nabi SAW kepada Umamah dan kepada cucu-cucu yang lain. Cucu-cucu yang lain. Yang kedua, ada riwayat juga mengatakan bahawa anak daripada Zainab ada 4 orang, walaupun di awal kalau kita lihat tu itu 2 orang saja. Sebab itu saya pun tak dapat dia punya syarahnya, iaitu Yahya bin Ali Al-As dan seterusnya Muhammad
bin Ali Al-As. Ini cucu daripada Zainab. Okey. Selesai. Anak daripada Fatimah. Ini memang kita kenal. Tapi kita kenal anak daripada Fatimah 2 orang je. Iaitu Hasan dan Husain. Rupanya ada lagi anak yang lain. Ada lagi anak yang lain. Okey. Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Talib adalah putera Fatimah binti Muhammad dengan Saidina Ali bin Abi Talib. Lahir pada tahun ke-3 Hijrah dan wafat pada tahun 49 Hijrah. Dan wafatnya Hasan ini dikaitkan dengan Hasan ini diracun oleh seorang hingga menyebabkan, sebab puncanya adalah ketika itu pertikaian antara Yazid bin Muawiyah, itu anak Muawiyah bin Abu Sufyan, dengan keluarga Nabi SAW atau dengan Hasan dan Husain, yang sehingga berlakunya peristiwa Allah SWT Karbala, peristiwa hitam di Karbala. Okey, itu punca daripada pertikaian antara Yazid anak Muawiyah bin Abu Sufyan dan Saidina Hasan dan Saidina Husain, cucu Nabi SAW, cucu Nabi SAW. Okey. Kalau anak Nabi SAW yang lain, maksudnya yang paling disukai oleh Nabi SAW ataupun paling yang paling mirip wajahnya kepada Nabi SAW adalah Saidina Hasan. Adalah Saidina Hasan. Kalau kita lihat. Okey, yang paling dikasihi oleh yang paling mirip wajahnya dengan Nabi SAW. Dia ada satu hadis yang menyebutkan tentang wajahnya tu mirip dengan Saidina Ali. Okey. Disebut bahawa bahawa yang paling mirip wajahnya dengan dengan Nabi SAW adalah Hasan bin Ali. Yang paling mirip wajahnya dengan Allah SWT dengan Nabi SAW adalah Saidina Ali. Okey. Dan Nabi SAW pernah bersabda juga dalam sebuah hadis, okey, yang menyebutkan bahawa sesungguhnya Hasan dan Husain ini nama-nama yang terdapat dalam syurga, dan kedua nama ini tidak pernah digunakan oleh orang Arab zaman jahiliyah. Tidak pernah digunakan oleh Arab zaman jahiliyah. Itu disebut tentang nama Hasan dan Husain. Hasan ini maksudnya kebaikan, Husain juga maksudnya kebaikan. Dia terbit daripada perkataan yang sama, Hasan dan Husain. Kalau nama Nabi SAW Muhammad itu adalah nama yang tidak pernah digunakan oleh manusia sejak zaman Nabi Adam AS. Dan nama itu adalah nama yang dikhususkan kepada baginda SAW, dan nama itu juga yang terukir di tiang-tiang dalam syurga Allah SWT, nama Allah dan Muhammad. Sebagaimana yang kita letak sekarang ni, kalau perhiasan nama, gandingkan nama Allah dengan nama Nabi Muhammad SAW. Itu juga sebenarnya yang terukir di tiang-tiang syurga, tiang-tiang syurga. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, nama Muhammad lebih teristimewa lah, sebab nama Muhammad sejak Nabi Adam AS sampailah Nabi Muhammad dilahirkan, tidak ada manusia yang menggunakan nama Muhammad. Tak ada orang yang bernama Muhammad selain daripada Muhammad bin Abdullah Al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Dan unik nama Hasan dan Husain ni, yang menamakan adalah Nabi SAW. Yang menamakan cucunya ini dengan Hasan dan Husain ini adalah baginda SAW pada hari ke-7 kelahirannya. Iaitu dengan nama Hasan dan Husain, nama yang tidak pernah digunakan oleh orang-orang Arab pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah. Itu istimewa nama Hasan dan Husain ni. Dan juga kita lihat ada riwayat menyebutkan bahawa Nabi SAW adalah orang yang mengazankan sewaktu kelahiran Nabi SAW, kelahiran Hasan dan Husain. Nabi lah yang mengazankan Saidina Hasan. Saidina Husain tak disebut, tapi Saidina Hasan. Nabi lah yang mengazankan Saidina Hasan. Okey. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, memang Ali ni wajahnya mirip kepada baginda SAW. Kalau kita rujuk dalam bab yang pertama tu, bab fizikal baginda SAW, boleh rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bab fizikal Nabi SAW, disebut bahawa memang yang mirip dengan Nabi SAW adalah Hasan bin Husain, Hasan bin Ali, Hasan bin Ali. Okey.
kita disebut tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Seterusnya kelebihan Hasan ni adalah kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin melihat penghulu-penghuni syurga, maka lihatlah Hasan bin Ali. Lihatlah Hasan bin Ali. Okay, juga Allahumma salli ala Muhammad, itu kelebihan kelebihan. Okay. Kalau kita lihat Nabi SAW sangat menyayangi Hasan bin Ali. Kasih sayangnya dapat dilihat daripada riwayat daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menceritakan bahawa Hasan suatu kecil pernah memanjat di belakang Rasulullah SAW ketika baginda sedang sujud dalam solatnya. Rasulullah bangun daripada sujudnya secara perlahan dan lembut. Okay. Riwayat juga mengatakan bahawa dia tidak bangkit daripada sujud selagi mana cucunya itu tidak turun daripada belakang baginda Rasulullah. Okay. Rasulullah juga pernah bersabda, yang paling aku cintai daripada kalangan ahli baitku adalah kedua-dua cucuku ini, Hasan dan Husain. Sebab itulah ketika mana Bilal bin Rabah, kewafatan Nabi SAW di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, Hasan dan Sayyidina Bilal dia tak datang ke Madinah. Dia tak datang ke Madinah sebab dia tak sanggup hidup di bumi Madinah kerana ketiadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bila Sayyidina Umar utus surat pada dia untuk jemput dia datang ke Madinah sebab dia rindu sangat tak jumpa Bilal, ya, ketika itu Sayyidina Bilal ni duduk di Syam. Okey. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Sampailah Sayyidina Bilal ni dia bermimpi. Satu malam tu dia bermimpi, Rasulullah datang dalam mimpinya, wahai Bilal, kata Nabi SAW kepada Bilal, wahai Bilal, kau tak rindu aku ke? Lama kau tak ziarah aku di Madinah. Bila tersedar daripada mimpinya, nangis Bilal bin Rabah dan dia terus mempersiapkan untuk perjalanannya balik ke Madinah. Okey. Bila sampai ke Madinah, Sayyidina Umar minta dia azan sebab dah lama sangat tak dengar azan Bilal kan. Dan ketika tu ditolak oleh Bilal. Dia kata, aku takkan azan. Sejak Nabi wafat, aku takkan azan. Kita dah bincang yang lepas kan, kenapa Bilal dia tak nak azan setelah kewafatan Nabi SAW. Sebab dia tak mampu untuk menyebut kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila menyebut kalimat tu dia akan jatuh pingsan. Okey. Itulah sayangnya Bilal dengan Nabi SAW. Betul tak nak duduk Madinah. Sebab kalau duduk Madinah tak ada Nabi SAW, dia rasa macam kosong. Tak seronok, tak kosong rasanya. Sebab tu dia pindah ke Syam. Sewaktu zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar berkali-kali juga minta kepada Sayyidina Bilal ini untuk azan. Bila didesak oleh Sayyidina Abu Bakar, Bilal berkata, wahai sahabatku Abu Bakar, kamu dahulu bebaskan aku daripada perhambaan ini, bebaskan aku daripada hamba, merdekakan aku daripada hamba. Adakah kerana engkau atau kerana Allah? Lalu kata Bilal, kalau kerana engkau wahai Abu Bakar, aku akan azan sebab aku adalah milik engkau. Tapi kalau kamu bebaskan aku dulu kerana Allah, minta maaf, dia kata, aku tidak akan azan lagi. Tetapi sewaktu zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, Umar jemput dia, itu pun sebab Bilal bermimpi bertemu Nabi SAW dan Nabi bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, tidak rindukah engkau akan aku, wahai Bilal? Kenapa kamu sudah lama tidak mengunjungi aku, menziarah aku di Madinah? Kalau tak kerana mimpi tu, Bilal mungkin akan duduk terus di Syam dan takkan datang ke Madinah. Okey. Sewaktu Sayyidina Umar Al-Khattab minta dia untuk azan, dia tolak, berkali-kali dia tolak. Tapi bila datang Hasan dan Husain ni kepada Bilal bin Rabah, dia kata, wahai pakcik, kami dah rindu dengan suara pakcik azan. Tolonglah pakcik azan untuk kami. Untuk azan kami. Bila suara itu, permintaan itu datang daripada Hasan dan Husain, orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW kan. Bilal tak mampu nak menolak lah. Dia kata kalau bukan permintaan itu datang daripada orang yang paling disayangi oleh baginda SAW, niscaya aku tidak akan azan selama-lamanya. Jadi
akhirnya Bilal pun azan. Itulah kisah yang menyayat. Kita pernah bincang kisah ni kan. Tapi itulah disebut bahawa Hasan dan Husain ni adalah kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jom kita bincang tentang Sayyidina Husain sikit. Okay. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib adalah putera Fatimah binti Muhammad dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Lahir pada tahun lahir pada tahun keempat Hijrah. Okay. Tadi kalau Sayyidina Hasan lahir pada tahun ketiga Hijrah, jadi beza setahun je lah. Okay. Dan wafat pada tahun 61 Hijrah dalam peristiwa Karbala. Okay. Okay, itu disebut tentang tu. Peristiwa Karbala ni berlaku kalau kita bincang Allahumma salli ala dia ada perjanjian sebenarnya Sayyidina Ali. Ada riwayat kata Sayyidina Hasan selepas Sayyidina Ali wafat, yang menggantikan jawatan khalifah tu adalah Sayyidina Hasan. Okey. Allahumma salli ala oleh kerana berlaku pertelingkahan, pergaduhan antara umat Islam, perselisihan antara umat Islam, Hasan bin Ali ni dia melepaskan jawatan khalifahnya, dan ketika itu yang naik adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada perjanjian sebenarnya, ada perjanjian selepas daripada kewafatan Sayyidina Hasan dan kewafatan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Syaratnya adalah Muawiyah kena kembalikan jawatan khalifah tu kepada keluarga Nabi SAW, kepada keluarga Nabi SAW. Tapi oleh kerana bila Muawiyah meninggal dunia, naiklah anaknya namanya Yazid bin Muawiyah. Yazid tidak mahu menyerahkan Allahumma salli jawatan khalifah itu kepada keluarga Nabi SAW. Ketika itulah Sayyidina Husain dengan rombongannya datang untuk berbincang dengan Yazid bin Muawiyah untuk meminta kembali jawatan khalifah itu. Sebab ini perjanjian dengan ayahnya iaitu Muawiyah. Selama mana kewafatan Muawiyah, jawatan khalifah itu hendaklah dikembalikan kepada keluarga Nabi SAW, keluarga Nabi SAW. Okay. Jadi Yazid berdegil. Yazid tidak mahu menyerahkan jawatan khalifah itu. Jadi dia utus tentera dengan arahan supaya menahan ataupun menghalang rombongan Husain bin Ali ni atau cucu Nabi SAW untuk sampai ke Yazid. Okay. Jadi oleh kerana ni siapa nama panglima tentera Yazid ni, dia macam lebih sudu daripada kuah lah. Kalau kita bincang lebih sudu daripada kuah. Dia arahan ataupun ni adalah halang jangan sampai dia menemui Yazid bin Muawiyah. Okay. Tapi apa yang dilakukan oleh panglima tentera Yazid ni adalah dia bunuh semua anak lelaki, keturunan lelaki daripada Sayyidina Husain. Dia bunuh semua lelaki daripada Sayyidina Husain. Dan untuk menunjukkan tak setia kepada Yazid, panglima dia ni penggal kepala Sayyidina Husain ini dan dibawa balik ke pada Yazid bin Muawiyah yang ketika itu pusat pemerintahnya di Mesir katanya, di Mesir. Sebab itu kepala Sayyidina Husain itu tertanam ataupun dikebumikan di Mesir, badannya di Karbala di Iraq. Kepalanya di Mesir. Ada kalau kita ziarah makam kepala Sayyidina Husain, di nama tempat tu pun digelarkan Husain, betul-betul di hadapan kuliah dirasa Islam ataupun kuliah diniyah, pengajian Islam di Masjid Al-Azhar di Kahirah, Mesir kan. Kat situ juga yang dipanggil Suq Khan Khalili ataupun Pasar An Khalili Market kan, yang berusia 1000 tahun pasar tu. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Dinamakan tempat tu Husain sebab tertanamnya kepala Sayyidina Husain ketika itu. Okey. Jadi Sayyidina Husain ini dibunuh oleh tentera Yazid bin Muawiyah di Karbala. Itulah kisah pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala. Okey, selesai. InsyaAllah. Kita terus masuk
rupanya lain daripada Sayyidina Hasan dan Husin yang kita tahu selama ni. Hasan dan Husin je cucu Nabi SAW daripada anak Fatimah binti Muhammad. Alhamdulillah hari ni kita diberikan juga info tentang ada lagi cucu yang lain namanya Ruqayyah binti Ali. Kalau kita lihat Ruqayyah binti Ali, Ummu Kalsum binti Ali, Zainab binti Ali ni adalah anak-anak nama anak-anak Nabi SAW. Kan? Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab. Kan? Ini adalah nama anak Nabi SAW. Jadi Nabi dia Sayyidina Ali ni ayah kepada Ummu Kalsum, kepada Hasan, kepada Husin ini dia rotate balik. Itu memang kesukaan orang-orang Arab sebenarnya. Kesukaan orang-orang Arab. Bila dia kalau ada cucu, dia akan ambil nama atuk dia. Ada cicit, dia akan ambil nama atuk dia. Macam itulah dia pusing-pusing kat situ juga. Begitu tak pelik Arab ada nama Muhammad bin Muhammad. Nama dia Muhammad, nama ayah dia Muhammad, nama atuk dia Muhammad. Kadang-kadang ada yang nama dia Osman. Osman bin Muhammad bin Osman. Osman bin Muhammad bin Osman. Dia pusing balik. Saya pernah jumpa nama orang Muhammad bin Muhammad. Waktu belajar di Mesir kan. Muhammad bin Muhammad. Okey. Tu sebab dia sebut kan. Okey. Yang pertama Ruqayyah binti Ali. Okay. Yang seterusnya adalah Ummu Kalsum bin Ali. Okay. Ummu Kalsum binti Ali adalah puteri Fatimah binti Muhammad dengan Ali bin Abi Talib. Setelah dewasa dia dinikahi oleh Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab. Okay. Setelah Umar Al-Khattab wafat, dia dinikahi oleh Aun bin Ja'far. Okay. Aun bin Ja'far. Mungkin menteri besar kan? Menteri Besar Johor dulu, ataupun kalau kita lihat pengasas kepada ialah kata UMNO dulu pengasas UMNO On bin Ja'far On bin Ja'far. Dia ambil perkataan ni lah, on tu Aun sebenarnya. Dia bukan on off tu. Ada kawan saya nama seorang, dia bapa mertua dia Sami'on. Sami'on. Dia Sami'un. Bahasa Arab Sami'on. Tapi dia kata dah meninggal lah. Nama dia Sami Off dia kata. Bapa mertua dia kata Sami Off. Dah meninggal lah dia kata. Jadi dia, apa nama, Allah SWT dah tukar nama Sami Off. Kalau hidup lagi Sami On dia kata. Kalau dah meninggal Sami Off. Dia bukan on off tu. Dia Aun. Ana ya'inu tu. Kan kita kata nasta'in kan. Dia Ana ni asal kalimahnya awana. Ain waw nun. Auna tu Jadi Ustaz Auni tu pertolongan tu lah. Jadi Auni, on ini adalah pertolongan. Okay. Bin Ja'far. Setelah Aun bin Ja'far wafat, dia dinikahi oleh Abdullah bin Ja'far. Ini cucu Nabi SAW yang namanya Ummu Kalsum bin Ali. Okay. Kalau kita nak letak nama anak ada nama Ummi tu, tak payah letak nama Ummi lah, letak nama Ummu. Sebab kalau Ummi ni maksudnya adalah ibuku. Kalau panggil Ummi. Ibuku, ibu saya cuma sekejap. Bila masa aku kahwin dengan bapak kau, dia kata. Panggil aku Ummi. Dah, Ummi tu maksudnya adalah Allahumma salli ala Muhammad, ibuku. Lagi-lagi kalau di eja dengan Jawi, alif, mim, ya, Ummi. Jadi ibuku. Tak, kita dah terus ambil yang baris bawah. Sepatutnya kata dasar ni dia kena beri hadapan. Jadi Ummu Salamah, Ummu Kulthum, Ummu Zaitun, Ummu apa. Jadi jangan letak Ummi. Letak Ummi. Kalau Ummi dah kita nak maknakan ibuku, maksud Ummi tu. Itu nama anak Nabi SAW, Ummu Kulthum. Kan? Di situ Okey. Seterusnya Zainab binti Ali. Zainab binti Ali bin Abi Talib adalah puteri Fatimah binti Muhammad dengan Ali bin Abi Talib. Setelah dewasa, Zainab binti Ali dinikahi oleh Abdullah bin Ja'far bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Ja'far bin Abdul Muttalib. Siapa dia? Sepupu dia sendiri. Ja'far bin Abi Talib adalah adik-beradik dengan Sayyidina Ali, adik-beradik Sayyidina Ali. Jadi Abdullah adalah sepupu kepada Zainab binti Ali. Itu dah sebut tentang tu insya-Allah. Okey. Seterusnya
Sekejap. Dia sekejap, saya punya slide saya di ada yang saya cuba ni. Ada yang remove ke Ustaz? Bukan, slide saya dia saya stop sharing dulu. Ustaz share balik ke? Okay. Bukan remove, dia tersetting jadi muka saya tak ada dekat screen, yang ada hanya apa nama, Allah SWT. Alhamdulillah dah ada. Dah ada balik kan? Okay. Jom kita bincang tentang anak Nabi SAW, Ruqayyah, anak daripada Ruqayyah. Okay. Anak Nabi SAW, cucu Nabi SAW daripada Ruqayyah, iaitu Abdullah bin Uthman bin Affan, adalah putera kepada Ruqayyah binti Muhammad dengan Uthman bin Affan. Namun Abdullah meninggal pada usia 6 tahun. Pada usia 6 tahun. Okey. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, dengan Sayyidina Uthman bin Affan, Ruqayyah hidup dengan Sayyidina Uthman tak lama. Okey. Sebab Ruqayyah jatuh sakit sewaktu peperangan Badar, dan ketika itulah Sayyidina Uthman dikecualikan oleh Nabi SAW daripada peperangan Badar. Okey, sebab isterinya sedang sakit, dan bila Ruqayyah meninggal dunia, Sayyidina Uthman berkahwin pula dengan adik kepada Ruqayyah, itu Ummu Kalsum kan. Jadi dengan Ruqayyah ada anak seorang, Abdullah bin Uthman bin Affan. Tapi dengan Ummu Kalsum tak ada anak macam tu. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam, ini isteri-isteri cucu-cucu Nabi SAW yang dikasihi. Semua ada 10 orang kalau kita bincang. Abdullah bin Uthman, Zainab binti Ali, Ummu Kalsum bin Ali, Ruqayyah binti Ali. Macam kita nak ingat, sebab tadi ada yang type message, dia kata, macam nak ingat Ustaz? Susah nak ingat, pening nak mengingat nama yang sama. Senang je. Kalau kita Allahumma salli alaihi wasallam, tahu nama anak Nabi SAW, tahulah nama cucunya. Ada nama anak Nabi SAW namanya Ruqayyah, ada namanya Ummu Kalsum, ada namanya Zainab. Jadi Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Zainab ni, Sayyidina Ali dan Fatimah menamakan anak dia ataupun cucu Nabi SAW dengan nama kakak-kakaknya, kakak kepada Fatimah binti Muhammad SAW kan. Itu kalau nak ingat senanglah. Okay, kemudian Hasan dan Husain ni kita memang popular kan, kita memang tahu dah. Cuma masalah kita hanya tahu 2 je, Hasan dan Husain saja yang kita tahu. Rupanya anak daripada Fatimah lebih daripada bukan saja Hasan dan Husain, tapi ada 5 orang semuanya kan, 5 orang semuanya. Okey. Kemudian anak daripada Zainab, iaitu cucu Nabi SAW, adalah Ali bin Abi Al-As kan, balik semula kenapa nak Ali. Kemudian Umamah binti Abi Al-As kan, Yahya bin Abi Al-As, Muhammad bin Abi Al-As. Itulah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad, cucu Nabi SAW. Okey. Ni gambar-gambar ni adalah ni baju yang pernah dipakai oleh Nabi SAW yang masih tersimpan di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Baju ni kalau lihat, Masya Allah, dia bukan yang hijau tu, dia yang hitam tu. Kemudian lihat pada inner baju ni dia adalah daripada kain yang kasar. Okey, kasar. Okey. Kemudian hitam. Ada riwayat menyebutkan bahawa Nabi SAW hitam ni pakaian perang bagi Nabi SAW. Pakaian perang bagi Nabi SAW. Okey. Itu disebut tentang tu. Ustaz, yang bahagian tengah tu kain dia jenis macam guni, macam yang jubah Sayyidatina Fatimah yang betul. Masya-Allah. Okay, betul, nampak dia sulam, lepas tu dalam dia tu macam material kain baju Fatimah. Okey. Kalau kita lihat kan, dalam negara Arab panas kan. Kita dah bincangkan dia punya kisahnya ataupun hikmahnya ataupun rasionalnya kenapa dahlah panas, kemudian duduk di negara panas, kemudian baju hitam dan materialnya tebal. Okey.
dia sebenarnya peluh ni, kalau kita ikut sains, peluh ni tujuannya adalah untuk menyejukkan badan. Bila kita panas, kita akan berpeluh. Jadi peluh itu fungsinya adalah untuk menurunkan suhu badan kita. Yang menurunkan suhu badan kita. Itu peluh ni Masya Allah. Dia tu unik kan? Unik. Allah cipta kita unik. Bila kita berpeluh je, bila kita panas je badan kita berpeluh. Peluh tu sebenarnya adalah tujuannya untuk menyejukkan badan. Okay, cuma kita ni bila berpeluh, kita di Malaysia sebab cuaca kalau panas dia cuacanya sejuk, apa namanya, dingin cuaca sejuk. Jadi kita akan melekit, kita akan yalah ada bau badan lah, sebab kita panas tapi Panas lembab Ustaz. Panas ya lembab. lembab, ya panas lembab. Kita punya suhu di Malaysia ni lembab, panas dan lembab Jadi bila panas Kalau dan lembab, berpeluh melekit kan? betul, bukan saja Kalau berpeluh bukan saja melekit kawan, dia bau masam. Bau ketiak. Bau ketiak kan, okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab bau ketiak ni sebenarnya pembiakan bakteria pada peluh tu. Sebab itu kalau kita lihat Allah Imam Asy-Syafi'i dalam kitab dia namanya Adab Asy-Syafi'i, ataupun ada dua menyebutkan bahawa wasiat Imam Asy-Syafi'i kan. Okey, ada 4 perkara yang menguatkan tubuh badan. Yang pertama makan daging, kan. Yang kedua adalah kerap mandi. Kerap mandi tujuannya adalah untuk menghilangkan bakteria daripada tubuh badan kita. Jadi kalau kita berpeluh tak ada bakteria, dia takkan bau juga. Ada orang kata bulu ketiak tu punca bau badan, bau ketiak. Rupanya salah. Bulu ketiak tidak menghasilkan bau busuk pada badan. Yang menghasilkan bau busuk pada badan adalah pembiakan bakteria bercampur dengan peluh tadi tu. Bercampur peluh. Bakteria ni dipanggil kulat, fungus. Fungus. Okay? Jadi bila berlaku pembiakan tu, itu yang menyebabkan bau badan ataupun bau ketiak. Bulu ketiak sebenarnya, sebab itu kalau bulu ketiak ni, kalau kita rujuk dalam sunnah, dia 40 hari sekali. Jangan biarkan lebih 40 hari daripada kita cukur ataupun cabut bulu ketiak ni. Sebab apa? Bulu ketiak ni fungsinya besar rupanya. Dia mengurangkan geseran antara kulit dengan kulit pada celah ataupun bawah tangan kita, celah tangan lengan kita. Jadi kalau tak ada bulu ketiak kan, dia bila kita berjalan dia boleh melecet. Sebab dia bergeser antara kulit dengan kulit. Itu bulu ketiak tu adalah dia mengelakkan daripada melecet. Dia macam sponge duduk bawah tu. Kan, untuk jangan melecet antara Allahumma salli asmat lengan dengan badan sebenarnya. Malu ada bulu ketiak. Ada bulu ketiak tak apa. Jangan sampai terkeluar-keluar je. Orang terkeluar-keluar tu yang orang malu. Tapi kalau ada bulu ketiak pun kita, mana orang tengok kita. Orang perempuan lagi lah dia. Kan, lelaki dia selalu buka baju, nampak ketiaknya kan. Perempuan mana ada, jadi orang tak tahu ada bulu ketiak tak ada bulu ketiak kan. Anak-anak tegur, masya-Allah. Okey, anak-anak tegur. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, tak apa pun, tak kisah. Sebab bulu ketiak ni sebenarnya fungsinya untuk itu. Bila kita buang bulu ketiak, dia dah tak ada dah tu. Tak ada Allah SWT tu. Yang kita salahkan bila badan kita berbau adalah bulu ketiak. Sebenarnya tak, dia adalah pembiakan bakteria. Itu kerap mandi. Kerap mandi akan menghilangkan bakteria pada tubuh badan kita. Okey, satu. Selain menurunkan suhu badan kita. Okey. Yang ketiga kata Imam Asy-Syafi'i adalah berpakaian daripada kapas. Berpakaian daripada kapas. Sebab kapas ni sifat dia adalah menyerap peluh. Menyerap peluh. Jadi bila menyerap peluh, dia tak adalah pembiakan bakteria tu, sebab peluh tu tak ada. Jadi dia ni. Yang keempat adalah memakai haruman, pakai minyak wangi. Minyak wangi juga adalah sifat dia, selain daripada aromaterapi, dia sifat dia organik daripada bunga-bungaan kan. Dia masuk dalam kulit tu, dia merangsang sel. Jadi menghilangkan juga bau yang tak enak lah pada tubuh badan seseorang. Sebab itu ada 4 perkara kan. Kerap mandi, kemudian berpakaian berkapas,
Kemudian Allahumma SWT makan haruman, menguatkan batu badan, makan daging. Okey. Itu disebut tentang 4 perkara yang menguatkan tubuh badan. Okey. Jadi bila pakaian hitam, kemudian tebal, duduk bawah cahaya matahari yang panas, dia akan mengeluarkan peluh. Jadi peluh itu jadi aircon bagi orang-orang Arab. Dia orang Arab Badui ni kan. Macam Puan Azina pakai ni dengan dalam gambar profilnya tu hitam semuanya kan. Dengan niqabnya, dengan jubah hitam, dengan tudung hitam. Panas kan? Jadi bila panas, kalau saya disuruh pakai tu tak larat saya pakai kot. Kan? Tapi Allahumma salli dia bila menghasilkan peluh tu jadi sejuk. Menghasilkan peluh jadi sejuk. Sebab itulah kalau kita lihat di Mekah pula ataupun Madinah, Madinah ada musim sejuk lah. Di Mekah ni musim sejuknya pun paling sejuk 27-28 darjah Celsius, dia tak ada bawah tu. Kalau panas jejak sampai 53 darjah Celsius, 50, okey. Kalau di Madinah dia sejuk sampai jejak 9 darjah Celsius. Jadi bila material kain kita pula nipis, jadi tak mampu untuk menghalang sejuk itu ataupun tak dapat menangkis sejuk. Sebab itu kena tebal inilah hikmah baju Nabi SAW. Kalau pergi Museum Tok Kapi di Istanbul, Turki, kalau nak lihat baju ni dipamerkan, pada hari Jumaat saja. Baju ni akan dikeluarkan pada hari Jumaat. Bermaksud di Museum Tok Kapi tu walaupun banyak hazanah-hazanah Nabi SAW, ada yang berbentuk replika. Tu kita tak nafikan lah, ada yang replika. Tapi kalau kita lihat di Museum Tok Kapi tu tak banyak hazanah Nabi yang dipamerkan. Tak banyak. Kita masuk sekejap dah keluar balik lah kan. Allahu SWT sebab banyak lagi yang tersimpan. Tak boleh pamer semua. Langkah-langkah keselamatan lah, tak boleh pamer semua. Langkah-langkah keselamatan. Jadi Allahumma salli alaihi yang ni banyak lagi tersimpan. Kalau kita lihat barang milik Fatimah, dia dalam satu bekas peti yang besar. Dia semua itulah. Cuma baju Fatimah ada di akhir kita sebelum kita keluar daripada Museum Tok Kapi tu, dia ujung kali ada baju Sayyidina Hussein, ada baju Sayyidatina Fatimah kan. Ada. Tapi kalau baju Nabi SAW ni dipamerkan hari Jumaat saja. Kalau ada peluang kita ada di Turki, di Istanbul pada hari Jumaat, bolehlah masuk Museum Tok Kapi pada hari Jumaat. InsyaAllah kita akan dapat lihat baju ni lah. Ni antara jubah yang dipakai oleh Nabi SAW. Okay. Saya rasa cukup sekadar itu pertemuan kita untuk hari ini kot. Sebab saya tak bersedang untuk sambung kepada bab yang ketujuh, itu orang-orang yang di sekeliling Rasulullah SAW. Nanti kita akan bincang tentang sahabat-sahabat Nabi SAW. Cuma kalau lihat pada penerangan saya pada buku ini, lihat Mus'ab bin Umair. Takkan macam ni pendeknya ceritanya Ustaz. Sengaja saya pendekkan. Saya ambil yang penting saja supaya kita kenal siapa dia. Mus'ab bin Umair, siapa sama Al-Farisi, apa jasanya pada Nabi SAW, apa jasanya pada Islam, itu je. Peperangan apa yang disertai itu je. Saya tak syarah panjang. Kalau nak syarah panjang, kita kena bincang nanti dalam pengajian kita akan datang, iaitu ni Mukhtasar Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat Nabi SAW, insyaAllah. Ya, ini detail. Sebenarnya ada 3 jilid, tapi diringkaskan. Jadi ini ringkasan lah, ringkasan kepada Hayatus Sahabah. So, kehidupan para sahabat Nabi SAW. Nanti kita akan jumpa semua nama-nama sahabat Nabi yang ada dalam ni dengan detail ceritanya, dengan detail cerita. Kitab tu berserta dengan gambar atau dia lebih pada esei je? Mana yang mana? Yang sahabat ni? Ustaz tunjuk tadi. Dia memang isi je, semua isi je. Masya Allah, best. Cuma bestnya buku ni, setiap satu sahabat tu tentang keberanian Sayyidina Umar contohnya, ataupun keberanian ni dia ada sandaran dia. Diperincikan kat situ. Dia perincikan. Contohnya okey. Nanti kita akan jumpa ni contohnya, saya pergi sikit ke depan ni. Ni Syuaib bin Sinan kan. Asalnya seorang hamba tetapi menjadi kaya dengan perniagaannya yang maju. Syuaib ingin berhijrah bersama Rasulullah SAW dan Abu Bakar, namun dia terperangkap dengan orang-orang Quraisy. Kemudian dia menawarkan segala kekayaannya untuk melepaskan diri dan berhijrah bersama Nabi SAW kan. Ini disebut. Okey.
Dalam buku ni, Okey. nampak Nampak Ustaz? Syuhaib bin Sinan tu. Masya Okay. Allah. Dia ada sandaran dia. Ibnu Mawar Ibnu Marduwai mentakhrijkan. Maksudnya mentakhrijkan ni maksudnya mengeluarkan hadis ni dan mensahihkan hadis ni daripada Abu Osman An-Nahdi. Kan? Lepas tu disebut yang akhir tu kan? Begitulah yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jilid yang pertama surat 247. Jadi buku ni sebenarnya di detail. Ya Allah. Dalam tu banyaklah para sahabat disebutkan Ustaz. Banyak para sahabat. Masya Allah, best. Cari buku ni. Ustaz tengok muka surat muka depan dia tu. Depan ni hari. Mukhtasar Hayatus Sahabah. Yang ni penulisan Ustaz juga ke? Bukan. Dia Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandalawi. Dia kalau rujuk dengan biografi yang Ustaz tulis ni, pergi pada detail tu, dia dapat cerita yang lebih dalam lah. Betul. Masya Allah. Okey, gini. Dalam buku ni, nanti insyaAllah bila kita terang nama-nama sahabat ni, saya bukan baca yang ni je. Tak, nanti saya akan bawakan fakta-fakta yang lain daripada buku Hayatus Sahabah ni, insyaAllah. Supaya kita lebih kenal. Dia taklah bincang contohnya, Bilal bin Rabah, dia tukar azan. Pecinta Rasulullah SAW, tak, dia ada nanti saya detailkan. Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah yang hidup sederhana yang merupakan perawi hadis Nabi SAW. Jadi saya akan bawa daripada buku ni kisah Abu Dzar Al-Ghifari yang lebih detail sikit lah. Tapi taklah panjang sangat, nanti akan mengganggu. Okay. Bukan mengganggu apa tau. Saya sebenarnya tulis buku ni, bila banyak rujukan, bila tulis buku biografi ni, banyak rujukan. Saya minta nasihat pada sahabat saya yang juga penulis buku. Dia kata share gini, Allahumma salli alaihi dia kata kalau ente nak tulis semua memang tak boleh, dia kata. Jadi ambil yang penting je. Okay, satu. Yang kedua, kalau saya tulis buku Abu Dzar Al-Ghifari dengan syarah yang panjang, dia dah lari dah kepada fokus saya. Fokus adalah nak cerita tentang Rasulullah SAW. Biografi agung Rasulullah SAW. Bukan biografi para sahabat. Jadi bila biografi para Nabi SAW, yang saya kena lebihkan adalah, bukan lebihkan, malah sepatutnya sahabat-sahabat ni tak masuk pun dalam buku ni. Tapi sebab itu ada satu kitab namanya Ar-Rijal Haular Rasul. Lelaki-lelaki di sekeliling Nabi SAW. Kemudian ada satu kitab lagi nama dia An-Nisa Haular Rasul. Wanita-wanita di sekeliling Nabi SAW. Okay. Para sahabiat Nabi SAW kan. Dia cakap, cantik juga kalau saya masukkan ni supaya seorang-orangnya kenal lah sahabat Nabi SAW. Satu. Yang kedua, kalau ada anak ke, ada cucu ke, selain daripada ambil nama-nama Nabi, boleh ambil nama sahabat. Boleh ambil nama sahabat. Bila mengetahui tentang, oh Masya Allah, hebatnya sahabat ni. Jadi ada orang letak nama sahabat. Itu tujuan saya, bukanlah nak bincang panjang. Sebab itu saya pendek-pendek je supaya tak lari fokus kita daripada membicarakan tentang biografi agung Rasulullah SAW. Itulah sebenarnya insyaAllah. Cukup sekadar tu pertemuan kita pada hari ini. Ada soalan ke? Kalau ada insyaAllah saya. Okay. Hajar Maimunah dia kata, saya beli buku ni sebelum PKP. Baca je tapi kadang-kadang lupa. Tapi bila Ustaz bedah buku ni, Allah seronok sangat. Saya pun dapat semak balik buku saya. Saya dapat tambah fakta-fakta buku saya. Mungkin lepas ni keluar edisi kemas kini. Allah Alam insyaAllah. Ustaz, sikitlah perkongsian tadi bila sahabat kata apa, baca sirah kena pula nama sama kan, susah nak ingat. Saya sekadar nak berkongsi lah, betul macam buku tulisan Ustaz biografi Rasulullah SAW ni. Sebenarnya basic yang paling baik, kita kenal daripada akar dia dulu. Kita turun salah silah dia satu-satu kan. Tak payah pergi jauh lah, macam Rasulullah dengan para isteri dulu, itu yang terhampir. Ataupun kalau nak pergi para sahabat dulu, seorang atau dua kan. Bila kita turun, kita berjalan ikut dia punya perjalanan tu, barulah kita nampak
oh yang ni anak, yang ni cucu, nama sama pun insyaAllah boleh ingat. Saya dulu tak suka sirah Ustaz. Tapi bila Allah dekatkan hati, nak kenal siapa Rasulullah, berjalan dengan cara tu masya-Allah memang betul lah. Bila jumpa pula sekarang macam tadi Ustaz tunjuk kitab yang lebih terperinci tu, sangat membantu perjalanan sirah tu. Ya Allah betul Ustaz. Dia kena ada dua-dua, tapi kena rajin lah. Macam kalau banyak essay ni kena keluarkan notes-notes pendek untuk ingat insya-Allah. Kena ikut pengajian saya ni setiap hari Selasa pukul 10 hingga 11 pagi. Esok setiap minggu. Esok setiap minggu pukul 10 pagi. Ustaz share the link. Ustaz share link kat mana? Ada satu tim lagi dipanggil tim infak sehari RM1. Nanti Ustaz share dengan ni boleh? Dengan mana-mana dia saya live dekat dalam FB page saya. Oh ada juga Ustaz Rusdi Ramli Al-Johari tu kan? Baik, insyaAllah. Jadi kalau nak ikut kena pergi Ustaz Rusdi Ramli Al-Johari punya page lah kan? Setiap Selasa pukul 10 pagi sampai pukul 11. Hari tu sahabat. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Selamat Uman. Alhamdulillah. Nanti saya remind nanti insyaAllah. Okey. Ustaz. Okey, silakan bagi jemaah. Tak apa. Nira boleh proceed. Tak apa, saya tunggu. Kakak tunggu. Tak apa, boleh. Tak apa, silakan. Okay, Saya moderate. Okay, Ustaz, saya nak tanya sebab ni selalu terngiang-ngiang dalam fikiran saya lah. Adakah istilah nama berat? Sebab macam contoh paling dekat macam nama anak saya Muhammad Ibrahim. Saya beritahu masa itulah kita orang berpengaruh juga, dia cakap oh berat nama tu, dia kata. Lepas tu saya pun cakap nama berat, saya wonder lah sampai sekarang. Tapi itulah apakah maksud, betulkah ada istilah nama berat macam tu Ustaz? Dia sebenarnya nama berat ni tak ada. Okey, cuma gini tau. Nama anak ni sebenarnya adalah takdir Allah tau. Nama-nama semua ni takdir Allah. Okey. Sebab itu para ulama bila tafsirkan ayat wa 'allama Adam al-asma'a kullaha ayat 31, dan kami mengajarkan kepada Nabi Adam ni nama-nama semuanya. Ada yang menyebutkan nama pokok-pokok, nama gunung ganang, nama ni. Lepas tu bila sebut nama Kholdi ni Allah SWT, Nabi Adam dah tahu dah bukan pokok Kholdi namanya. Okey. Ada juga tafsir menyebutkan bahawa nama anak cucu. Nama anak cucu Nabi Adam, semua Nabi Adam dah tahu dah. Ada nama Rusdi, ada nama Safiya, ada nama Nurleha, ada nama Azrina, nama Zahia, kan? Allahumma SWT. Jadi bila kita beri nama tu dan nama tu tak bertepatan dengan tu, kadang-kadang anak tu dia tak suka nama tu. Jadi diminta cari nama lain yang dipanggil. Sebab kita nanti di akhirat bukan dipanggil dengan nama panggilan kita mengikut IC tau. Nama kita di akhirat nanti akan dipanggil dengan nama panggilan kita. Nama panggilan kita. Sebab itu kalau nama tu kata orang berat, saya tak ada berat. Cuma nama tu mungkin tak sesuai untuk dia. Nama tu tak sesuai untuk dia. Itulah. Sebab itu berikan nama yang lain. Berikan nama yang lain. Itu dia bukan berat tak berat. Dia sesuai tak sesuai. Anak tu boleh tak terima nama anak tu atau nama tu tak terima. Itu dipanggil, orang Melayu kita panggil berat lah. Berat. Maksudnya tak sesuai. Okay. Jadi boleh tukar nama kepada nama panggilan yang lain. Contohnya nama dia daripada Muhammad Ibrahim kan. Panggil Amin. Amin. Kan. Jadi bila panggilan Amin, nama tu Allah SWT nanti di akhirat dia bukan dengan dipanggil nama malaikat dipanggil ikut nama senarai IC yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara, tak. Dia akan dipanggil dengan nama Amin. Amin bin Ibrahim. Jadi dia tahu nama itu nama dia. Okey, nanti disebut tentang itu insya-Allah. Atau panggil Muhammad nama penuh, jangan panggil Mat, nama Muhammad. Okey. Muhammad. Tu mungkin insya-Allah. Alhamdulillah. Kecil-kecil je sebenarnya yang macam kata orang berat, dah besar nama Muhammad tak ada lah, panggil Muhammad je sakit. Nama panggil Muhammad je sakit. Dia kecil-kecil je lah, istilah orang panggil kata tak sesuai. Nama tu, panggil lah nama Amin. Panggil Amin. Okay. Ada nama anak-anak kawan saya sendiri lah. Nama dia, adik-adik dia lain tapi panggilan nama lain. Panggilan yang lain. Nama dia Faizal, panggil Amin. Panggil Amin.
Nama abang dia namanya Rizal, panggil Osman. Panggil Osman. Kan? Jadi macam tu. Jadi panggilan tu insyaAllah. Okay. Kecuali lah nama tu nama yang tak baik. Tu memang kena tukar terus lah. Macam nama yang menyebabkan ada unsur-unsur syirik pada nama. Okay. Kemudian yang kedua, nama tu bawa maksud tak baik, tukar. Macam Nabi pernah tukar nama seorang sahabat namanya Hazan bin Sa'ad. Hazan bin Sa'ad maksudnya kesedihan bin kegembiraan. Berkebahagiaan. Mungkinlah ada kisah bapak dia letak nama Hazan ni, kesedihan ni. Ialah mungkin mak dia menangis je ke ataupun macam mana. Jadi sejak dia pakai nama Hazan bin Sa'ad itu, kehidupannya penuh dengan masalah. Hidup penuh masalah, dia miskin kan. Tapi Nabi tukar nama dia kepada Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad. Perawi hadis Nabi Azam, sahabat Nabi kalau kita bincang tentang bak roti, dia ada nama dia Sahal bin Sa'ad. Okay. Sejak Nabi tukar kepada Sahal bin Sa'ad, hidupnya bahagia terus. Tak ada masalah, gembira. Dia pun jadi apa nama? Kehidupannya jadi bahagia. Sebab itu Allah tukar kepada Sahal. Rupanya nama ni memainkan peranan sebenarnya. Nama kita ni memainkan peranan. Sebab itu kalau Muhammad panggil Mat, tak sesuai lah. Mat maksudnya mati. Kan? Walaupun tak mati lagi, mungkin yang lain matilah. Hatinya mati ke. Sebab itu jangan panggil nama Mat. Kita kena panggil nama Muhammad yang sentiasa dipuji. Muhammad sentiasa dipuji. Yang tu disebut tentang tu InsyaAllah. Ada lagi? Alhamdulillah jelas. Terima kasih Ustaz. Saya panggil anak saya nama penuh lah, Muhammad Ibrahim. Kami panggil semua nama penuh. Panggil nama penuh ke? Muhammad Ibrahim je? Itulah pendapat since saya dengar tu, saya macam ada pressure. Kenapa? Tapi Ustaz terangkan ni sangat jelas lah. Saya punya interpretation dulu macam it's the other side of it lah. Bertentangan. Saya ingat macam nak kena perang yang macam Nabi, everything mesti macam beratnya anak nak ikut ni. Tapi saya doa je lah. Tapi Alhamdulillah Ustaz cakap ni saya lega lah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okay. Mat, okay. Mat maksudnya panjang. Sebab tu kalau panggil Mat, bukan Mat, Mad. Dia ada kol-kolah sekali. Barulah panjang. Kalau tan dia tak ada kol-kolah, dia Mat. Dia ada mahmus je, hamas. Mat kan, tu Mat, M-A-T, Mat. Tapi kalau Mad, Mad dia masuk panjang, ada dal sekali lah. Mad. Susah kan? Okay, insyaAllah. Okay, saya rasa cukup sekarang tu. Kita jumpa lagi akan datang insyaAllah. Betul Terima kasih. Baik. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Soal saya jelas ke Ustaz? Jelas, sangat jelas. Masya Allah. Saya ingatkan macam tak dengar. Okay. Dengar. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas perkongsian hari ini. Nama-nama cucu-cucu baginda Rasulullah SAW. Panggilan nama itu pun penting. Jadi kita take note lah untuk memanggil nama anak-anak kita selepas ini dengan panggilan-panggilan yang baik lah insyaAllah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengamarkan kuliah kita hari ini daripada subuh tadi sampai duha ni. Sikit hebahan Ustaz. Kuliah hari ini 5.15 petang kuliah asar bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan tafsir Al-Quran. 8 malam kuliah maghrib bersama dengan Imam Masjid Negara Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Dan kuliah akhir kita 9.15 kuliah isyak bersama dengan Al-Fadhilah Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh dengan Tasin dan Makhrijul Huruf. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gubernur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Dengan ini saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat Ta'az. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya nak buat maklumat sikit atau bahan. Nak ikut pengajian sekarang ni dah siri yang ke-32. 32. Jadi dah 32 kali pertemuan untuk ada save di yang Ustaz ke? boleh tengok dekat FB saya lah.
FB Ustaz Rusdi Ramli Al-Jahri bercerita Yang ni. personal tu Ustaz yang Bukan personal. Dia ejaan ke dia? saya tak Ustaz jumpa. Yang Musa page dia tak jumpa. Rusdi Ramli Al-Jauhari. Boleh tengok balik video-video tu lah. Boleh tengok balik video-video tu. Ustaz ni besar. Time tu masa register tu terbesar pula ni ustaz ni. Macam belagak je ustaz ni. Tak apa, biar jelas nampak insyaAllah. Okey, jadi Terima kasih boleh Ustaz, pergi. terima kasih. Dia ada 32 siri dah. Masya-Allah banyak dah. Tak apa, tak Banyak apa. dah. Okey, insya-Allah. Okey, saya rasa cukup dari tu pertemuan kita hari ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dalam itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.